Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Jawab soalan yang tadi diajukan kepada saya selaku Setiausaha UMNO Bahagian Batu, merangkap Setiausaha Barisan Nasional Parlimen Batu dan juga merangkap pengarah Warum BN Batu. So daripada segi persediaan dan juga persiapan kita untuk menghadapi pilihan raya ni, kita berada di landasan yang betul lah. So maksudnya gerak kerja kita, persiapan untuk jentera parti ni memang kita dah berada di tahap yang siap siaga lah. Kita cuma menunggu saja signal daripada pucuk pimpinan dan juga Yang Berhormat Perdana Menteri bila kita akan bertarung dalam PRU yang ke-15. So pembubaran parlimen itu hanya kita tahu dan jawapannya hanya pada Yang Berhormat Perdana Menteri. Tapi sekiranya orang tanya dengan saya bila nak berlaku, saya tak ada jawapan. Indikator sudah ada. Indikator-indikator yang besar tu sudah ada. Cuma kita sebagai ahli parti ni, kita bersiap siaga untuk memastikan apabila PRU itu di dijalankan, so kita tak ada dalam keadaan yang kelang kabut. So daripada segi persiapan kita, wanita kita dengan kerja-kerja JR, pemuda dengan engagement orang muda, puteri dengan engagement dengan wanita-wanita muda dan program-program mereka, dan seterusnya. Daripada segi persiapan kat PDM juga sedang berjalan, yang mana kita juga telah mengaktifkan semua PDM-PDM yang ada dalam Parlimen Batu, terutamanya PDM-PDM yang dikawal dan ditugaskan kepada UMNO Bahagian Batu. Bukan mudah untuk kita nak menggerakkan dengan keadaan sekarang, sebab pertama sekali kita pun baru habis ke era pasca COVID. So banyak benda-benda yang perlu kita perhalusi. Walau bagaimanapun, daripada segi persiapan, selaku pengarah pilihan raya, saya nampak dan berpuas hati sangatlah dengan persiapan yang kita sediakan, insyaAllah. Ada isu berbangkit mengenai UMNO Batu? So far kita di peringkat UMNO Bahagian Batu ni tak ada isu berbangkit. Cuma ada suara-suara nakal tu biasalah. Dalam politik ni kita tak boleh nak memuaskan semua orang, semua pihak. Setakat berlaku ketidakpuashatian satu dua orang tu perkara biasalah. Tapi saya percaya selepas nanti bila pengumuman calon, pembubaran parlimen, so kita akan reconcile, akan bersatu untuk memastikan Barisan Nasional UMNO yang insyaAllah akan dipilih menjadi calon, akan kita bergerak bersamalah untuk memastikan kemenangan kepada kita lah. So kalau nak kata masalah tu tipulah, tapi bukanlah berat sangat. Kita boleh mengawal dan menguruskan masalah-masalah ni. Tak adalah sampai masalah itu tak boleh langsung kita nak kawal, tak boleh langsung untuk kita jelaskan. InsyaAllah saya rasa benda tu tak ada masalah sangatlah daripada peringkat kita. Okey. Jadi 5 nama calon tu dah hantar ke? Dah ni? Ya, kita peringkat bahagian setelah diarahkan oleh Ibu Pejabat, seramai 5 orang telah dipilih secara konsensus dan diangkat oleh Ahli Jawatankuasa UMNO Bahagian dan juga Biro Politik untuk kita angkatkan 5 nama ni lah ke pucuk pimpinan untuk mereka menilai dan menimbang calon mana daripada UMNO ni yang boleh kita ketengahkan dan ada orang kata peratus yang lebih tinggi untuk menang. So kita letak 5 calon ni daripada segi pelbagai faktor dan kriteria yang telah kita senaraikan. So terpulang kepada pucuk pimpinan, insyaAllah. Setakat ni tak ada feedback? Setakat ni tak ada, tapi kita masih menunggu dan berharap, dan kita juga berdoa lah supaya pucuk pimpinan memberi peluang kali ini kepada UMNO Bahagian Batu untuk kita bertanding di sini. Sebab sebelum ni kursi ni adalah kursi parti gerakan kita, komponen Barisan Nasional sebelum ni, tapi telah keluar menyertai Perikatan Nasional dan sini jadi no man's land. Tak ada orang pun yang berhak untuk claim kursi ni kursi mereka kan. Dan masing-masing juga boleh
mencadangkan nama walaupun daripada pucuk pimpinan komponen lain yang berminat juga untuk mengisi ruang kekosongan itu, tapi bagi kita tak ada masalah untuk kita nak bekerjasama sekiranya walaupun komponen ni diberi peluang tapi kita di peringkat UMNO kita memang stand kita nakkan kali ini calon UMNO bertanding di P115 Parlimen Batu. Itu kita punya harapan ya. Jadi kata bisa desuslah dalam UMNO sendiri ada calon daripada baru masuk UMNO. Itu kalau ada pun kita abaikanlah. Tak, itu bukan sebenarnya datang daripada kita. Ni calon-calon nyamuk ni saya rasa kita tak perlu nak kisah sangatlah. Sebab bagi kita fokus. Dia kena tahu sebenarnya punca kuasa tu di mana. Kalau baru masuk parti 2 hari 3 hari nak jadi calon, rosaklah parti macam tu. Ada orang lagi yang 5 calon yang kita hantar ni pun bukannya calang-calang kan. Ada kalangan yang telah berada dalam parti hampir 30 tahun, 40 tahun berjuang. So jangan jadikan itu sebagai satu alasan lah kan. So kita di peringkat UMNO bahagian ni kita selalu mengambil keputusan konsensus dan juga mengambil keputusan kebersamaan majoriti. So kalau yang minoriti ni tiba-tiba nak bawa calon daripada luar datang, calon yang tak pernah kena ingat 1-2 hari baru masuk parti tiba-tiba nak jadi calon. So kita kena menilai orang yang berjuang daripada awal, orang yang bersama dengan parti, pengorbanan mereka dengan parti, gerak kerja mereka dengan parti, dengan masyarakat ni semua kita kena menilai. Ini pilihan raya, ini bukan sambutan birthday ataupun sambutan nak sambut hari lahir yang boleh ambil siapa-siapa saja boleh jadi untuk pelengkap majlis ataupun pelengkap program apa semua. Ini pilihan raya kita kena serius. Dan dia kena lihat jentera-jentera yang kita ada kali ni macam wanita, pemuda puteri, PDM ketua-ketua cawangan ni dia bergerak atas satu pasukan, dia bukannya bergerak atas satu tindakan kumpulan sepihan yang mana yang terjadilah di peringkat parlimen ataupun di bahagian batu. So bagi saya mudah, kita lebih fokus dan kita tak termakanlah dengan unsur-unsur yang sebegini yang lebih negatif pada kita lah. So kita fokus since daripada 2018 sejak kita kalah, kita jadi pembangkang, lepas tu kita jadi kerajaan separuh masa, lepas tu kita sekarang ni dengan di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri daripada UMNO, Datuk Seri Ismail Sabri. So kita fokus, yang kita tahu PRU ke-15 ni kita kena dapat kemenangan mutlak di bawah Barisan Nasional UMNO untuk kita memerintah secara total. So tak guna kan kita nak memerintah secara piece and parcel ni kan, separuh-separuh, sebahagian-sebahagian ni. So susah kita nak bantu rakyat, susah kita nak perbetulkan dasar-dasar yang mana telah tengah lompong, yang telah rasa rosak yang dibuat antara kerajaan PH dengan kerajaan Perikatan Nasional sebelum ni. Okay? Saya optimis sebab kalau kita tengok daripada segi angka jumlah pengundi, memang betul angka tu besar. 113,665 pengundi yang ada dalam Parlimen Batu setakat suku pertama 2022. Saya tak nampak kita tak ada peluang untuk menang sekiranya kita kena dengan cara pendekatan kita. Yang pertama, calon kita mesti betul. Kedua, approach kita atau pendekatan kita mesti ke arah yang betul-betul ada return of investment. Apa yang kita labur, kita boleh dapatkan sedikit daripada segi keuntungan di situ. Dan ketiga, program-program yang bersifat rakyat, dan ini juga sebenarnya yang kita tengah buat dan menyelesaikan isu-isu rakyat, menyelesaikan isu-isu apa juga penduduk di kawasan Parlimen Batu ni, buat imah Cina, Melayu ataupun India, kita bersama untuk selesaikan. Nampakkan yang UMNO ni bukan champion for the Malays, but UMNO ni champion for the rakyat. Dia sebenarnya buat satu politik mabati untuk menyelesaikan semua masalah kaum. Contoh di pejabat saya tu sendiri, pejabat berkhidmat masyarakat Barisan Nasional UMNO, orang Cina datang, orang India datang untuk kita nak tunjukkan yang UMNO ni actually parti yang menyelesaikan banyak masalah rakyat. Bukan menyelesaikan masalah orang Melayu saja, tetapi of course kita menyelesaikan masalah rakyat. So daripada segi percentage yang saya katakan tadi, ada lebih kurang 51,000 pengundi Melayu. So this is something yang orang kata faktor utama dengan kita tengok
pergolakan sendiri daripada parti lawan. Macam PKR sendiri pun diorang bergolak sebenarnya. Jangan bohong lah. Ahli parlimen mereka yang sekarang ni dengan bekas ahli parlimen diorang ni pun Prabhakara dengan Tian Chua pun tengah bergaduh kan. So ini sebab utama yang boleh kita dapatkan sedikit kemenangan ataupun boleh membantu kita untuk kita punya kemenangan. Samping itu juga kita ada beberapa calon-calon bebas yang nak masuk dalam Parlimen Batu ni. Contoh macam Siti Kasim lah, Parti Warisan lah. Ini juga parti-parti yang yang datang nak kacau. Tapi kita welcome lah. Tak ada masalah pun kalau dia nak datang untuk bertanding di Parlimen Batu. So daripada segi komposisi kaum Cina, kita ada lebih kurang 35%, India 18%. So kita memandangkan benda ni rasanya insyaAllah dengan perkara-perkara dan strategi yang betul daripada segi PRU ni, insyaAllah kita boleh mampu untuk mencapai kemenangan. Saya sebenarnya GTA ni, gerakan tanah air inilah yang pimpin oleh bekas Perdana Menteri kita pun, dan dia pun di NAMO juga. So saya mudah je dalam politik ni, kalau kita ada satu sikap vengeance, dendam, ke parti ni tak ke mana. So boleh kita tengok macam Parti Perjuangan bertanding di PRN Melaka, bertanding di PRN Johor kan. So wipe out, semua kalah, hilang deposit. So sebenarnya aura Tun Dr. Mahathir ni pun bagi saya dah tak ada lah, obsolete. Bagi saya dia dah berusia 90 lebih tahun. So sepatutnya dah berehat, tak perlu campur dalam usuran politik dalam negara kita ni lah. Bagilah orang-orang muda lah. So melihat kepada perkembangan GTA ni, saya tak risau pun, sebab kita di UMNO ni sebenarnya satu benda yang kita rasa kita punya kekuatan adalah akar umbi kita dan kita punya strong base voters. Strong base voter ni maksud saya, macam mana pun kita cakap pasal UMNO ni, dia pasti akan mengundi UMNO. Orang UMNO ni dia ada satu sifat, walaupun dia marah di mulut tapi dia masih sayang di hati. So bagaimanapun dia tak suka pun dengan pemimpin lah, ada argument lah, gaduh lah, tak puas hati dengan dia ni, tak puas hati dengan ni. Tapi bila datang PRU dia lain. So UMNO ni dia tahu siapa musuh sebenarnya. So itu rencah UMNO. Saya dalam UMNO ni daripada umur saya 17 tahun jadi ahli, sekarang dah hampir 30 tahun lebih. Saya tahu sepak terjang UMNO ni macam mana. So macam mana pun kita bergaduh ke atau tidak sependapat tentang isu-isu semasa, tentang politik punya hala tuju, tapi bila balik kepada perjuangan, balik pada PRU ke-15 ataupun kempen-kempen pilihan raya, insyaAllah kita akan bertahu. So balik pada GTA ni pun saya rasa dia lebih pada kumpulan-kumpulan sepihan yang keluar daripada UMNO, yang tak puas hati, bukan setakat UMNO, tak puas hati kepada Bersatu kan. Sebelum ni diorang ni pun geng-geng Bersatu, diorang keluar. So sebenarnya apa ada tuju? Diorang ni marah Bersatu ke, marah pada UMNO ke? Tapi tengok pada GTA ni lebih marah pada UMNO. Padahal UMNO ni tak pernah pun bermusuh dengan Bersatu sebelum ni daripada segi politik. Sebab yang saya nampak, Bersatu ni yang banyak bermusahi dengan UMNO. Sebab bila kita nak tubuh kerajaan pada bulan Februari, Mac 2020, bila kerajaan Pakatan Harapan tumbang, so dia yang panggil kita untuk bersama dengan kerajaan untuk tubuhkan kerajaan masa tu, bukannya kita yang terhege-hege bagi kepada dia orang kan. Pada awalnya sebenarnya kalau ikutkan apa yang UMNO nak sebelum pembentukan kerajaan baru, kita nak bubar parlimen. Itu sebenarnya UMNO PAS masa tu nak bubar parlimen. Itu yang sebenarnya kita nak. So saya tak nampak lah GTA ni, kalau dia bertanding kat Batu ni pun saya rasa dia akan menarik undi bukan daripada ahli UMNO ataupun penyokong kuat kita. Dia akan menarik undi daripada orang yang tak suka pada PH, yang tak suka pada PN, dan dia tarik undi lah. Dan itu pun bukan undi kita sebenarnya yang kita target. Pengundi-pengundi putih kita ni lebih kepada pengundi-pengundi kita punya strong base voters. Kita ada 12,000 pengundi yang ahli UMNO tu, dan di same time kita ada penyokong-penyokong Tega kita. So kita nak mencari lebih kurang dalam 25,000, insyaAllah kalau kita dapat dalam angka 40,000, kita boleh menang lah dalam PRU. Kalau kita ada 3 penjuru ataupun 3 corner fight, saya rasa tak ada isu untuk kita nak menang tu, boleh insyaAllah. Okey. Dato' Sri Najib baru saja dipenjarakan. So adakah UMNO akan
tetap bangkit selepas 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 Datuk Seri Najib dipenjarakan. So apa planning UMNO sekarang ni selepas tu? Ni soalan yang yalah, soalan yang banyak orang tanya kepada saya lah. So bagi saya, party first. Pemimpin tu datang dan pergi. Of course kita pun tak boleh nafikan lah sumbangan Datuk Seri Najib selama 46 tahun bersama dengan parti, memimpin kita menjadi ahli parlimen, menjadi menteri, timbalan Perdana Menteri, Perdana Menteri. So jasa dia ni memang banyak lah. So tapi jasa Datuk Seri Najib ni mesti dikatakan sebagai satu sinonim dengan jasa UMNO. Tapi bila kita lihat apabila Datuk Seri Najib telah dipenjarakan, of course kita sedih. Kita bersolidariti dengan beliau, dengan keluarga beliau untuk bersama-sama. So kita pun tak sangka, tetapi life must go on, like orang putih kata kan, hidup itu mesti diteruskan. UMNO juga segitu, UMNO pun kena terus. Takkan disebabkan isu Datuk Seri Najib dipenjarakan kita jadi lemah. So bagi saya, kita kesat air mata kita, kita sing-sing tangan kita kuatkan barisan kita ambil semangat yang berhormat Datuk Seri Najib ni sepanjang beliau menjadi ahli parlimen, menjadi pemimpin kita. Kekentalan beliau untuk memperjuangkan haknya, membersihkan namanya tu kita kena ambil dan kita kena simpan dan jadikan sebagai kita punya tonik untuk setiap orang ahli UMNO memastikan apa yang Datuk Seri Najib nak, kembalikan Barisan Nasional di persada politik negara, kembalikan Barisan Nasional dan UMNO menerajui politik negara. Itu lebih penting. Sebab bagi saya, kalau nak menyelesaikan masalah ni, bukan menyelesaikan masalah individu. Kita kena selesaikan masalah parti, dan parti perlu menyelesaikan apa juga kekusutan ataupun apa juga permasalahan yang berada untuk kita dapatkan satu pasukan untuk kita lawan. Yang penting kita nak selamatkan negara, bukan kita nak selamatkan individu. Of course, insya-Allah kalau apa yang kita harapkan, dan mungkin pada masa akan datang kita boleh juga tengok apa yang kita boleh bantu untuk kita jaga Datuk Seri Najib kan. Tapi buat masa sekarang ni, ahli-ahli parti, ahli-ahli UMNO kena bergerak, move on. So Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita pun datang daripada UMNO. So Presiden kita pun telah memberi satu indikator supaya kita perlu menang PRU ke-15 ni untuk kita nak menyelamatkan negara. Menyelamatkan negara ni lebih penting untuk kalau berbandingkan dengan seseorang. Tapi Wak macam mana pun, jasa Datuk Seri Najib, budi mereka ni yang daripada keluarga Datuk Seri Najib ni kita tak boleh abaikan, insya-Allah. So itu yang punya pandangan saya lah secara peribadi. Okay, apa harapan Tuan Gulam untuk PRU 15 akan datang? Harapan? Sudah tentu harapan nak menang pilihan raya lah. Menang bukan menang untuk parlimen saya je saja, tapi nak menang secara total lah. So kita ada 222 parlimen. Untuk dapat 1/3 kita perlu ada 2/3, kita perlu ada 148 kursi. So kalau nak kata kita jadi kerajaan yang kuat, kita kena pergi 2/3 lah. Tapi kalau tengok keadaan sekarang, senario saya pun tak katalah tidak boleh, tetapi agak sukar untuk kita dapat 2/3 dengan senario politik yang sekarang. Saya rasa kalau dapat 125, 130 kursi campur Sabah Sarawak, saya rasa that's a good numbers, ataupun satu jumlah angka yang boleh justify untuk kita bertubuh kerajaan. Yang penting kita boleh tubuh kerajaan atas satu coalition, bukan satu kerajaan campuran yang sekarang ni. Sebab bila jadi kerajaan campuran yang mana kita tengok satunya dalam kerajaan, PASnya dalam kerajaan, dan UMNO, dan ada juga parti daripada Sabah dan Sarawak dalam kerajaan yang tak mempunyai satu spirit kesamaan, masing-masing nak bunuh satu sama lain. So kestabilan politik tu tak ada. So bila kestabilan politik ni tak ada, banyak permainan politik yang berlaku backdoor, di belakang tabir. Orang ni macam ni, orang ni macam ni, parti ni macam ni, parti ni. So terabai daripada segi urusan kerajaan dan juga kebajikan rakyat. So bagi saya, kita kena menang, pastikan total 125, 130 tu that's a justified number. Kita tak perlulah kata kita boleh sampai 170 lah, 180 lah, that's ridiculous. So kita juga
optimis, dan juga kita ada orang kata realistic numbers untuk kita nak pastikan kita menang ke arah situ. Sebagai ahli parti, of course lah, saya nakkan kalau boleh parti saya ni menang pada PRU yang ke-15. So, dan saya rasa ramai juga di luar sana. Sebenarnya bila saya bekerja hampir 3 tahun sebagai pengurusi majlis dan penyelaras di peringkat Parlimen Batu ni, saya tengok ramai rakyat sebenarnya minta supaya kita ni kembali berkuasa kan. Memang betul lah ada sedikit sebanyak yang bagi komen, yang bagi maklum balas, kata zaman kita dulu ada sedikit masalah, tapi tak seteruk seperti PH yang PN. Sekarang ni banyak rakyat kita yang susah nak makan, hilang pekerjaan zaman Perikatan Nasional dengan zaman PH dulu lah. So sekarang ni dia dah nampak dah siapa sebenarnya antara 3 komponen parti politik utama kat dalam negara kita ni, Perikatan Nasionalnya, Pakatan Harapan dengan Barisan Nasional ni. From these 3 component, which one is the best? So dia nampak Barisan Nasional. So rakyat lebih menambahkan situ. Isu-isu remeh-temeh ni bagi rakyat sekarang ni is not something yang perlu dia orang ambil maklum. Yang dia orang fikir sekarang ni perut dengan poket dia yang lebih utama kan. So tak guna kalau ada kerajaan orang kata macam hebat lah daripada segi mata masyarakat di luar sana, tapi rakyat sengsara apa semua kan. So kita kena tengok kan, ini semua penipuan 22 bulan kata nak buat itu, nak bagi pendidikan percuma, kemudian nak kata nak bagi tol percuma kan, rakyat kan. So banyak pengkhianatan berlaku, lompat sini, lompat sana, daripada Bersatu keluar daripada Perikatan Harapan, daripada PKR keluar join Bersatu. So orang dah tengok dan tagline dan labelkan parti ni parti pengkhianat kan. So nak keluarkan daripada dia orang punya stigma pengkhianatan tu memang sukar lah. So pasal tu rakyat tak percaya dengan Perikatan Nasional ni. Lagi-lagi bila kita tengok isu-isu yang sebelum ni dirahsiakan, terbongkar satu persatu kan. So kita tengok lah. So itulah sebenarnya harapan saya, insyaAllah lah. So bagi saya, apa pun kita kena berjuang sehingga akhir hayat, kita titisan darah terakhir. So kalau kita dah berusaha, tapi Allah Ta'ala katakan kita masih lagi tak cukup berusaha, kalau kehendaknya kita kalah, dan apa boleh buat. So kita parti yang matang, kita meletakkan seluruh kita punya nasib ni kepada rakyat bila kita menghadapi PRU 15. So this is something yang sebenarnya UMNO dokong, sistem demokrasi yang kita dokong sangat tinggi. Pasal tu bila masa darurat yang lepas kita tak puas hati, UMNO tak marah sebab hampir 9 bulan tak ada Dewan Rakyat dibuka untuk perbincangan ataupun pendengaran tentang isu-isu yang dibangkitkan. Semua tertutup. Kenapa? Kerana mungkin ada tangan-tangan gaib yang tak nakkan supaya isu ni dijadikan sebagai isu modal politik oleh pihak-pihak tertentu. Tapi kita UMNO, kita konsisten. Kita nak kalau boleh biar ada satu lipat urus di antara ahli parlimen masa tu Tapi yalah, bukan kita yang menentukan ni, sebab ini adalah kerja-kerja orang yang mungkin ada kepentingan masing-masing lah. So itu sajalah. Okay. So UMNO konsisten untuk PRU 15 disegerakan. Bukan UMNO, tapi kalau ikutkan daripada segi apa yang kita nak, pucuk pimpinan nak, PAU dah diberi mandat, pimpinan agung kita dah diberi mandat, Majlis Kerja Tertinggi kita juga telah memberi mandat, yang mana mandat-mandat ni semua datang daripada akar umbi. Wak Imas sekarang pun kalau kita tengok mesyuarat cawangan-cawangan yang sedang berlangsung, ramai juga yang minta supaya PRU ni disegerakan, kerana mereka tahu kalau selagi kita lambat, selagi tu pun kita akan ada masalah. So the best time sebenarnya untuk kita strike dalam PRU ni when your enemy is weak. So kita tak nak enemy kita ni makin lama makin kuat. Kita tengok dengan kembalinya Raja Fitnah, pembohong, Rafizi, Ramli ni semua boleh menukar mindset rakyat ni dengan berceramah tanpa memikirkan tentang implikasi, tanpa memikirkan tentang sentimen, tanpa memikirkan perasaan orang lain. Banyak slanderous statement dan remarks yang dikeluarkan. So benda-benda fitnah, benda-benda tak betul ni semua dimainkan. Sebab apa? Sebab nak main isu-isu untuk mendapatkan undi daripada rakyat. Tapi bila dah dapat, dah benar, bila pergi ke mahkamah atau bila dah selesai kes, kata itu sebenarnya jokes lah, jenaka lah, itu sebenarnya mainan kempen lah. So nilai-nilai sebegini sebagai ahli politik sepatutnya kita dah tak perlu ada.
seorang pemimpin ahli politik mesti mempunyai keradaban ataupun nilai-nilai murni. So tak bolehlah orang kata terlampau berpolitik sampai memalukan orang, membuat buka aib semua. Kita kalau boleh nak berpolitik biar secara matang. Kalau dasar itu tak betul, kita lawan dasar dengan dasar. Ini tak payah nak kau nak telanjangkan orang, malukan orang, buat kata macam tu. Dan apa sebenarnya jadi contoh kepada rakyat kita? Sekarang ni rakyat kita di luar sana ni ramai yang dah tak mempunyai sifat berterima kasih, dah tak mempunyai sifat daripada segi budi pekerti. Kita tengok isu-isu yang tentang half cook ataupun half true punya story ni tiba-tiba jadikan sensasi. Walhal benda tu tak betul. Benda tu tak benar. So ni yang masalahnya sedih bila kita ada ahli-ahli parlimen kita, especially ahli-ahli parlimen kita yang anti-establishment ni, yang jenis yang orang kata suka membuat cerita karut-marut ni, fitnah ni semua kan, menjadikan sebagai orang kata santapan dan juga wadah perjuangan politik mereka. So hentikanlah. Saya rasa kita nak bawa Malaysia ni ke arah mana? Takkan nak bawa Malaysia ni ke arah penuh dengan penipuan, penuh dengan pembohongan daripada pihak tertentu kan. So kalau rasa ada yang tak betul, kita perbetulkan secara landasan yang betul. Tengok kalau UMNO bila Datuk Seri Najib dikenakan kesalahan, kita stand cool. Kita tak ada nak bawa rakyat Malaysia turun ke dataran, turun ke jalanan untuk kita nak expresskan. Kita expresskan secara yang lebih tamadun. Kita expresskan kemarahan kita, ketidakpuashatian kita dengan cara manner yang lebih tersusun, dengan lebih orang kata mempunyai etika. So this is something yang kita kena train dan kita kena tunjuk example kepada rakyat, dan rakyat kena lihat. Bukannya macam mereka yang di luar sana bila tak puas hati turun ramai-ramai di jalanan. So bila turun nak tunjuk apa? Tunjuk kekuatan. Sebenarnya you merosakkan image, merosakkan ekonomi negara. So pandangan orang kepada kita ni adalah negara yang teruk daripada segi segala-galanya. Walhal tidak. Banyak perkara-perkara lain yang bagus tentang Malaysia, banyak lagi perkara-perkara yang positif tentang Malaysia. Tapi sebab satu dua insiden ni nampak the whole picture of Malaysia ni teruk sangat daripada segi kita punya politik dan pentadbiran. Okey.